Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Pengetua SMK Senibong, Cikgu Razak Anak Rudi, Cikgu Andrew selaku penyelaras dan Cikgu Jennifer selaku SU untuk program Cerdik KPM 2021. Saya telah ditaklimatkan melalui Google Meet lebih kurang dalam setengah jam ke 1 jam pada 3 September 2021 pada jam 10 pagi berkenaan program ini. Intipati ataupun gist yang boleh saya katakan melalui program ini adalah pemberian peranti komputer. Itu saja. Itu yang intipati utama. Okey. Secara umumnya terdapat program ini terdapat 4 fasa dan kini adalah merupakan fasa yang terakhir, iaitu fasa 4, di mana dimaklumkan sebanyak 8,656 peranti yang akan diagihkan, dan SMK Senibong salah satu daripada sekolah yang layak menerima, iaitu sebanyak 119 peranti. Semua pemilihan murid berdasarkan data APDM yang pada sekuan pertama 2021 itu sekitar dalam bulan Februari, dan semua pemilihan adalah 100% dibuat oleh Yayasan Hasanah dan KPM, dan tidak ada campur tangan daripada JPM, PPD ataupun pihak sekolah, dan segala keputusan adalah muktamad kecuali ada perubahan melalui mesyuarat. Okey. Murid yang layak akan diberi pinjaman peranti selama 3 tahun. Saya ulangkan, pinjaman sahaja selama 3 tahun, iaitu daripada tahun 2021 hingga 2023, dan murid yang layak akan merujuk kepada murid tingkatan 3 kohort 2021. Tingkatan 3 2021, dan murid selain daripada murid tingkatan 3 iaitu tingkatan 1, tingkatan 2, 4 dan 5 tidak layak, walaupun dia B40 ke tak ada 40, tidak layak. Dan pinjaman selama 3 tahun selepas 2023, kita tunggu saja arahan KPM. Tak payah kita nak fikir sama ada nak dipulangkan macam mana kaedah, tak payah kita fikir. Kita tahu kita terima kan, kita agihkan, dan akan ada menyusul arahan pada tahun 2023 bagaimana ianya dipulangkan. Kalau tidak ada arahan, kita tunggu saja dari pihak PPD. Kalau terlewat, minta maaf lah. Kalau budak dah habis SPM, macam mana kita nak cari kan? Bermaksud itu adalah, saya andaikan hak milik pelajar lah. Semua peranti disumbangkan oleh syarikat GLC seluruh Malaysia, dan Yayasan Hasanah adalah yang mentadbir dan mengurus program ini. Okey, tugas utama sekolah ada 3 tugas utama sekolah. Yang pertama, kita kena tubuhkan jawatankuasa induk bantuan program cerdik KPM 2021. Okey, syukur Alhamdulillah, Cikgu Jen dah uruskan, dan kemudian saya dah forward dengan pengetua, dan pengetua pun dah mengesahkannya, tak ada masalah. Saya ingat saya umumkanlah, pengurusi adalah Cikgu Razak Anak Rudi. Ini semuanya ada di sini lah. Dan kemudian timbalan 1, 2, 3 adalah terdiri daripada PK1 timbalan 1, pengurusi 2 adalah saya sendiri, dan pengurusi 3 adalah Cikgu Nigel. Penyelaras adalah Cikgu Andrews Cikgu Andrews. Saya pilih Cikgu Andrews sebab ia adalah penyelaras kepada program bantuan dan beasiswa. Setiausaha pun saya adalah Cikgu Jennifer. Cikgu Jennifer dipilih sebab ia merupakan penolong kepada penyelaras. Kemudian AJK murid adalah berdasar kepada sumber manusia yang sedia ada, mengikut kemampuan dan expertise masing-masing. Itu AJK, pemilihan murid, semua jawatankuasa pengurusan sosial murid lah. Kemudian yang terdiri daripada cikgu pengetua, semua PK, semua KB, ketua kaunselor, ketua guru disiplin,
ketua warden dan sebagainya. Kalau saya terlupa, minta maaf. Kemudian guru aset adalah cikgu AJK pengurusan aset, memang kita akan bagi kepada cikgu Kusyadi. AJK pengujian dan pentaulian adalah cikgu Jessie. Kemudian AJK pengagihan adalah cikgu Jalani. AJK pemulangan dan penyimpanan adalah cikgu Erni. AJK kehilangan adalah cikgu Wan Hamizah. AJK kerosakan adalah cikgu Izora. Okey, saya harap benda ni kita terimalah dengan, bukan bermaksud orang ini saja. Ini adalah AJK induk. Nanti AJK ini akan akan buat satu mesyuarat jawatankuasa kecil ataupun mesyuarat bertindak macam mana nak mengurusnya. Saya bagi contoh untuk pemilihan pengagihan. Takkan kita nak suruh cikgu Jalani seorang bersilat. Cikgu Jalani bermaksud cikgu Jalani akan formkan satu mesyuarat macam mana cara pengagihannya, dan minitkan, kemudian bagikan minit tersebut kepada cikgu Jennifer untuk disimpankan dalam fail rasmi. Cikgu Jennifer kena sediakan satu fail rasmi lah. Fail rasmi warna putih, kemudian fail timbul disimpan sendirilah. Benda ni sangat penting. Kita tak mau, sebab perantian ini akan, kalau kita tersilap langkah, kita tak mengikut prosedur, akan makan diri lah. Saya dah ada pengalaman tentang aset tu, memang agak pedih sikit lah. Tapi tak apa, itu biar dia berlalu saja. Kemudian kita pergi kepada pemilihan murid. Murid yang layak mendapat peranti ialah dari keluarga B40 saja, dan keluarga B40 merujuk kepada pendapatan di bawah RM4,850, dan semua bukan keluarga B40 akan diberi. Semua yang keluarga B40 ini akan ditapis oleh Yayasan Hasanah berdasarkan kriteria tertentu. Apa kriterianya? Tak perlu saya tahu, tak perlu pihak sekolah tahu. Kita tahu senarai tersebut dikeluarkan oleh pihak Yayasan Hasanah, dan SMK Senibong telah layak mendapat 119 peranti, dan jumlah murid tingkatan 3 adalah 129. Itu merupakan 92.29%, saya rasa. Okey. Seterusnya kita pergi ke jawatankuasa aset. Saya terus pergi jawatankuasa aset. Okey, apa yang perlu dibuat? Jumlah yang bakal diterima. Ni saya kata bakal diterima, belum tahu lagi. Memang kita dijanjikan 119, tetapi apa yang dikontiri, jika berlaku kerosakan dan sebagainya, masa penerimaan. Peranti saya ceritakan dibagi kepada dua kategori, itu kategori A dan B. A adalah set lengkap laptop atau Chromebook. Saya pun cerita macam ni rupa Chromebook. Laptop layar kali. Ada dongle dan SIM card, dan SIM card kalau tak dimaklumkan adalah daripada DG. Dia ikut kekuatan SIM card, kekuatan line mana yang bagus di Senibong. Kemudian kategori B adalah jenis iPad jenis Apple, dan dibekalkan dengan SIM card. Kemudian bila saja penerimaan penerimaan semua peranti kategori A dan B akan dihantar ke PPD. Dia tidak akan hantar ke sekolah dulu. Angka di PPD dah akan diproses di unit ICT. Dia cek spek, aset, daftar dan HEM. Selepas di HEM barulah dia agihkan ke sekolah. Tetapi ini yang paling penting, jawatankuasa pengurusan aset akan berhubung terus dengan PPD berkenaan urusan pendaftaran. Kita pun kalau dia dah daftar, kita perlu ada satu salinan sekurang-kurangnya. Kalau apa-apa berlaku, sekurang-kurangnya kita mudah nak bertindak. Katalah ada semua surat-surat QPA yang dibuat tu, sekurang-kurangnya kita photostat untuk salinan sekolah, dan semua peranti yang tiba di PPD akan tamat insurans pada hari kejadian. Katalah hari Isnin pukul 4 ataupun pukul 10 kita terima, pukul 10 hari yang sama pada pukul 11.59 malam, maka tamatlah insurans. Sebab itulah penting untuk pihak PPD ada kolaborasi dengan pihak sekolah, kita sama-sama, sebab penerimaan ni banyak, kita perlu membantu pihak PPD.
jika diperlukan, bersedia saja jika diperlukan, kita akan membantu memeriksa peranti untuk sekolah kita je lah, bukan kita periksa untuk sekolah lain. Sama-sama kita buat, sebab masa yang diperuntukkan insya Allah akan tamat pada 1 hari. Selain itu kerjasama jawatankuasa pengujian, dah kita periksa keadaan baik, kita ujikan, buat uji dan pentauliahan. Ini pun sebaik-baiknya kita membantu juga. Bermaksud jangan kita tunggu lepas 1 minggu di dapur saya bagi yang kita bawa kita kiat kaum ada. Oh cikgu, skrin pecah. Cikgu, ni tak dapat, ada masalah. Benda tu susah. Benda dah ada. Susah. Dah berlaku dah. Sebab paling penting kita kena kepung insurans. Walaupun insurannya dah tamat tetapi masih ada waranti. Saya rasa kalau pecah skrin, waranti untuk komputer dia tak cover. Dia cuma hardware-nya sahaja. Tapi walau bagaimanapun kita tunggu saja, nanti mungkin kalau ada Q&A boleh tanya dengan Cikgu Martin ada, Cikgu Bong pun ada. Selepas di unit HAM, PPPD akan berurusan dengan pihak sekolah dalam masa akan berurusan dengan pihak sekolah untuk agihan. Bermaksud Cikgu Andrews selaku penyelaras akan sama-sama bekerjasama, akan memantau lah bersama dengan Cikgu Jennifer lah. Saya minta bantuan Cikgu Jennifer juga sama-sama. Saya pun akan pantau juga, bukan bermaksud saya lepas tangan, saya pun akan pantau. Jika terlupa saya akan tolong ingatkan dan sebagainya lah. Kemudian jawatankuasa pemilihan. Pihak Yayasan Hasanah dan KPM telah senaraikan 119 murid yang layak menerima perantian. Walau bagaimanapun pihak sekolah boleh cadangkan siapa yang layak menerusi platform mesyuarat sahaja. Kita boleh cadangkan. Katalah si A ada 10 orang yang tak layak sebab dia punya pendapatan meragukan dan kita nak keluarkan nama, boleh, tak ada masalah. Tetapi kita kena ingat, kita kena cadangkan siapa. Ingat, pelajar kita 129. Kalau 10 orang yang tak layak tu, yang selebihnya tak layak tu memang rasa saya adalah bukan murid daripada kategori B40. Kalau macam tu, apa yang berlaku, 10 unit tu kita tak boleh bagi dengan pelajar-pelajar lain. Kita kena minta jasa baik PPD. PPD akan menggunakan budi bicara dan kebijaksanaan untuk mengagih. Tapi bukan dengan sekolah kita lah. Mungkin dengan sekolah menengah yang lain atau sekolah rendah yang lain, bergantung kepada PPD. Bermaksud itu adalah kuasa PPD untuk mengurus. Sebaik-baiknya ialah tolong. Sebab itulah jawatankuasa pemilihan kena bijak. Kalau 3 orang tak layak, tengok yang 10 orang yang ni adakah layak. Dia di bawah kategori B40 ataupun M40. Tepuk dada, tanya selera. Ini saya serahkan kepada jawatankuasa pemilihan lah. Senarai nama perlu dibentang dan diluluskan dalam mesyuarat. Yang 19 ni kita bentang lah, kita cerita. Kemudian mana yang tidak layak boleh diganti dengan pelajar lain, tetapi mesti dari tingkatan lama, dari kohort 2021. Pemilihan dan penukaran jangan berdasarkan faktor disiplin. Ini yang dimaksudkan oleh Cikgu Jaya. Katalah dia memang pelajar yang sangat bermasalah, selalu tak hadir, PDPR memang tak pernah nak ngecol madah. Kita jangan gunakan faktor disiplin benda ni. Mungkin selepas 5 laptop tu terbuka hatinya yang madah nak belajar. Kita beri peluang. Jawatankuasa agihan, buat rancangan rapi bagaimana untuk agihan komputer. Bermaksud buatlah mesyuarat, fikirkan macam mana cara nak buat agihan komputer. Beri beberapa option, berkemungkinan option 1, 2, 3 ataupun lebih banyak lah terpulang. Sekiranya berlaku PKPD di satu tempat, macam mana kita nak agih. Sekiranya mungkin kita terima pada bulan 10 atau bulan 11, pelajar tingkatan 5 saja yang mungkin hadir, yang tingkatan 3 tak ada. Macam mana kita nak agih kalau hujan lebat? Kena ada dan sebagainya lah.
Kemudian cara agihan adalah bergantung secara terpulang, pandu lalu ke, berperingkat ke, datang ke sekolah ke, ikut nama tingkatan 3A, B, C dan D, hari yang berlainan, terpulang, tak ada masalah. Borang PB1 dan PB2 tidak perlu diisi lagi, dan perlu kerana telah kita isi semasa permohonan BAP. Walau bagaimanapun, jika ada borang tersebut tidak lengkap dan perlu dikemaskini dan sebagainya, sila kemaskini dan borang tersebut boleh minta daripada saya. Nanti saya pun AJK pemilihan. Okey, saya akan berikan ketua dia lah. Siapa ketua AJK pemilihan, nanti kelak pengetua akan tentukan dari 4 kalangan ketua bidang lah. Kemudian borang tidak lengkap mesti dikemaskini, PB1, PB2. Borang yang layak, murid yang layak mendapat peranti tidak perlu memulangkan kepada sekolah semasa cuti hujung tahun untuk disimpan atau diperiksa kecuali atas arahan PPD. Dalam tempoh 3 tahun sekali cukuplah PPD panggil. Paling kurang per tahun, mungkin masa awal penerimaan ataupun sebagainya. Tak, memang kita cerita nak panggil nembiak, nak datang, nak cek satu persatu, tak semudah yang kita sangka. Kalau PPD hanya menjaga SMK Senibong, tak apa, dia menjaga 32 sekolah. Macam mana dia nak tahu benda tu? Memang agak dengan sumber manusia yang terhad, itu terpulang kepada PPD. Hanya dia saja yang boleh mengeluarkan arahan untuk diperiksa. Murid asrama tiada SOP terhad, tiada SOP tiada sebarang SOP terhadap penggunaannya. Oleh itu, ketua warden ataupun jawatankuasa pengurusan asrama perlu duduk, bermusyarat dan tetapkan SOP penggunaannya. Jangan pula cakap tak boleh gunakan komputer, tapi komputer dah diberi. Kemudian kalau mak bapak tahu, kalau dia komplain nanti, lain lagi ceritanya. Bermaksud kita, pendekatan kita kena dah berubah. Memang dulu kita cakap ada handphone kita rampas, tapi sekarang ni komputer, handphone dah jadi satu keperluan. Kita tak boleh nak kawal, kita tak boleh nak nafikan, tapi kita kena menggunakan pendekatan yang tertentu lah. Apa maksud, dalam sekolah time cikgu mengajar, janganlah dia sibuk keluarkan laptop dia surfing. Macam tu lah. Bermaksud masa dia yang senggang, mungkin ni dia bertanggungjawab lah. Bolehlah pakai masa rehat, masa tak ada PDPR, tak ada PDPC, bolehlah digunakan. Kita pergi ke AJK kehilangan. Sedia maklum, peranti merupakan pinjaman selama 3 tahun dan ianya adalah hak kerajaan Malaysia. Semua peranti akan dikembalikan pada tahun 2023 jika ada arahan pada KPM ataupun PPD. Jika hilang, denda sebanyak RM300 akan dikenakan. Jika rosak pun akan dikenakan RM300 juga. Namun kehilangan ataupun kerosakan perlu disiasat. Ini tugas AJK kehilangan. Dia kena formkan berapa orang ahli komuniti dia untuk menyiasat, dan bermusyarat jika kerosakan mungkin disebabkan jangka hayat peranti tersebut. Saya rasa benda tu kita boleh jawatankuasa boleh maklumkan, kita waive lah, ataupun kita boleh waive sebab tu disebabkan jangka hayat. Tetapi jika disebabkan oleh kecuaian, maka perlulah kita murid tersebut dikenakan denda. Tetapi kena hati-hati, tak boleh semua kita cakap itu sebab jangka hayat. Bila kita dah buat benda tu, kita kena buat laporan, and then bahan tersebut kena simpan. Ada AJK yang menyimpannya. AJK pemulangan dan penyimpanan. Okey. Jika rosak disebabkan kecuaian seperti penggunaan tertentu secara kecuaian, perlu diganti. Okey, ini sudah. Jawatankuasa pemulangan dan penyimpanan. Jika murid pindah sekolah, murid tingkatan 3 pindah sekolah atau berhenti sekolah, peranti mesti dipulangkan. Tolong ketua guru kelas, jika murid nak pindah, mesti maklumkan
kepada AJK Pemulangan Cikgu Ernie. Kalau tak sempat nak ambil ni AJK Pemulangan pun mestilah terdiri daripada semua AJK kecil ni mestilah terdiri daripada semua guru kelas. Tapi jangan tulis nama siapa guru kelas, tulis semua guru kelas tingkatan 3. Itu cukup. Takut ni berubah guru kelas, kita merujuk kepada dia lah, tak payah nama spesifik kepada jawatan sahaja. Jika jawatankuasa pemilihan akan bekerjasama dengan jawatankuasa pemulangan serta mesyuarat untuk mengagihkan peranti tersebut kepada murid lain dari tingkatan 2021. Bila dia dah pulangkan, cek dalam keadaan baik, kita bagi dengan pelajar lain. Jangan bila dia rosak bagi dengan pelajar lain, itu jangan, jadi satu isu lain lagi akan timbul. Sebab itulah kena ada pemulangan pun akan merujuk kepada AJK pengujian lah. Yang nak dipulangkan bagus. Kalau rosak macam mana nak atur, kena rujuk Cikgu Jessie lah. Seterusnya, jika pihak sekolah gagal mencari murid yang layak, maka peranti akan diserahkan seperti biasa kepada PPD, dan PPG akan adih kepada tingkatan 3 dari kohort 2021 dari sekolah lain, sama ada SMK Lunduk semata ataupun sekolah rendah. Penyelaras dan setiausaha, tiada majlis rasmi ataupun agihan perantian kepada murid yang layak, dan penerimaan perantian boleh dihadiri oleh murid dan ibu bapa ataupun ibu bapa sahaja, dan mesti patuhi SOP KKM. Murid warga negara tidak layak menerima bantuan ini, dan senarai nama jangan disebarkan sehinggalah bilangan peranti diterima oleh pihak sekolah. Bermaksud memang kita tahu kita dah ada 119, jangan pula kita maklumkan ini pelajar ni dapat ni, pelajar ni cikgu, ni list nama ni, tak mau. Nanti disebabkan mungkin kita tak tahu apa yang berlaku, peranti mungkin 119, bila datang dia dalam keadaan tak baik, siapa nak ganti? 4 baik, tak baik, rosak, siapa nak ganti? Murid dah tahu, mak bapak dah tahu, kelak akan jadi satu isu. Lebih baik diam. Sebab ini tanggungjawab saya beri kepada penyelaras akan beri kepada jawatankuasa pemilihan lah. Jawatankuasa pilihan mesti berduduk bermusyarat, tentukan siapa yang layak, siapa yang tidak. Utamaan ikut senarai yang disediakan oleh Yayasan Hasanah dan KPM, itu dari 1 hingga 115. Bermaksud kalau kita nak gugurkan pelajar, kalau 10 yang rosak, maksud 10 yang terakhir itu 119, 118 dan seterusnya. Itu daripada belakang kita tolak, bukan daripada depan. Sebab 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah top priority. Yang 119 adalah dapat tapi priority yang rendah. Itu kita kena tahu, saya dimaklumkan lah. Sebab ranking berdasarkan bukan berdasarkan kelayakan penerima. Okey. Untuk question kemudian kita pergi kepada Q&A. Sebelum saya serahkan kepada sebelum saya serahkan kepada Cikgu Jen semula, mungkin kita akan pergi kepada Q&A, dan Q&A mungkin ada apa-apa soalan, mungkin kita akan minta bantuan Cikgu Bong dan Cikgu Mati untuk menjawab lah. Sebab dia adalah orang yang selayak-layaknya menjawab. Saya ni cuma dia lontarkan, dia maklumkan, kita dengar Google Meet dalam masa 30 minit sahaja. Dan apa yang saya tahu, itulah saya maklumkan. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Mungkin saya serahkan kepada Cikgu Jen seterusnya untuk Q&A. Sekian, terima kasih.